Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, kembali lagi ke dalam segmen Bual Bicara kita pada hari ini. Topik perbualan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan pengenalan terhadap pendidikan falsafah dasar dan pembangunan. Baiklah, pertama sekali saya ingin bertanyakan kepada Cik Nurul Izzah tentang apakah sebenarnya maksud pendidikan itu sendiri. Terima kasih Syafika atas persoalan tadi. Okey, pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Inggeris disebut education. Makna pendidikan menurut tokoh Socrates, pendidikan ialah usaha pembinaan, pekerti dan pengembangan akal fikiran. Manakala menurut tokoh Muhammad Idris Al-Syafi'i, pendidikan bermatlamat membentuk akidah dan penguasaan ilmu untuk melekatkan diri menghadapi dunia dan akhirat. Okey, kesimpulannya, pendidikan dalam konteks Islam merupakan suatu proses membangunkan ciri-ciri keinsanan, kerohanian, kemasyarakatan, ketakwaan dalam diri manusia untuk beroleh kejayaan di dunia dan juga akhirat. Manakala dari persepsi barat, pendidikan merupakan proses membangunkan akal, fikiran dan membina pengalaman dan kehidupan. Okey, baiklah Cik Izzah. Seterusnya, bolehkah Cik jelaskan mengenai sistem yang terdapat dalam pendidikan? Okey, sistem yang terdapat dalam pendidikan. Terima kasih Yana atas persoalan tersebut. Okey, sistem yang terdapat dalam pendidikan adalah sistem pendidikan mengandungi banyak subsistem ataupun komponen yang saling berinteraksi. Sistem pendidikan yang berjaya ialah apabila semua komponen saling bergabung dan menyokong antara satu sama lain. Sistem pendidikan perlu sentiasa diberi perhatian agar lancar ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. Contoh subsistem dan dalam sistem pendidikan ialah kurikulum, institusi, sumber manusia dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih atas penjelasan Cik sebentar tadi. Menurut Cik Nurul Izzah, bagaimanakah pembangunan pendidikan di Malaysia? Okey, pembangunan pendidikan. Terima kasih Sajwani atas persoalan tadi. Okey, saya akan terangkan. Menurut tokoh Berger, pembangunan boleh difahami dari kebiasaan ekonomi dan tidak dari perspektif politik, etika, ideologi atau kriteria yang lain. Pembangunan tidak hanya dilihat dari faktor-faktor ekonomi seperti tanah, buruh, modal dan pengusaha, tetapi lebih kepada pengkembangan ekonomi. Secara rumusnya, pembangunan pendidikan tidak boleh berlaku secara sendirinya. Pelaksanaannya memerlukan perancangan yang sistematik, berpandukan matlamat yang hendak dicapai. Okey, baiklah, Cik Syafika. Bolehkah Cik menerangkan hubung kait antara falsafah, dasar dan sistem pendidikan yang ada? Terima kasih di atas soalan saudari sebentar tadi. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, sedikit sebanyak saya ingin merungkai dan juga memberi penerangan mengenai hubung kait antara falsafah, dasar dan juga sistem pendidikan di Malaysia. Ketiga-tiganya mempunyai perkaitan yang sangat penting terhadap kemajuan dan pembangunan melalui aspek pendidikan pada masa kini. Yang pertama iaitu dasar falsafah merupakan kajian tentang kajian semula jadi minda yang bertahu, tabiat semula jadi manusia, soalan mengenai kuasa di antara pendidikan dan masyarakat, berhubung rapat dengan teori perkembangan manusia. Yang kedua iaitu dasar pendidikan yang dapat dibagi kepada dua elemen penting iaitu dasar solusi dan pendidikan yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah dari segi aspek sosial dan juga ekonomi. Seterusnya, dasar kebajikan dalam pendidikan bagi mengubah tahap keilmuan dan kemanusiaan kepada tahap yang lebih tinggi. Okey, berbalik kepada tajuk perbincangan kita sebagai seorang guru, misalnya
apakah pendapat sebagai seorang pendidik jika aspek pembangunan dasar yang disebutkan sebentar tadi tidak dipraktikkan dengan sepenuhnya kepada sektor pendidikan negara di Malaysia? Baiklah, terima kasih untuk soalan tersebut. Tahun 2020 dinobatkan untuk menentukan tahap pencapaian Malaysia sebagai negara maju. Pencapaian disasarkan bersifat komprehensif bukan sahaja pada fizikal maupun ekonomi tetapi juga merentasi bidang politik, pentadbiran, sains teknologi dan juga sosial. Bermakna sejak mula diperkenalkan, rakyat Malaysia diberi tempoh 30 tahun untuk membuktikan mereka boleh melakukan perubahan total kepada pembangunan negara. Sekiranya pihak kerajaan gagal melaksanakan atau memberi penekanan kepada konsep pendedahan dan juga kefahaman mengenai falsafah dan juga dasar-dasar yang sepatutnya, dikatiri akan memberi kesan yang buruk bagi jangka panjang kepada masyarakat. Hal ini penting bagi melahirkan dan juga membentuk jati diri anak muda yang lebih mampu untuk bersaing di peringkat global. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan pendapat Cik Nurliana. Sebenarnya, banyak sumbangan yang kita peroleh daripada sistem pembangunan pendidikan ini. Antara contoh, sistem pendidikan di negara kita lebih teratur dan efisien. Malah, para pelajar dapat membentuk cara pemikiran yang lebih teliti dan mantap sebelum melakukan ataupun menghadapi sesuatu perkara. Ya, saya bersetuju dengan pendapat Cik Nurul Izzah atas perkongsian yang cukup padat dan bermakna sebentar tadi. Konsep bersepadu menjadi asas kurikulum supaya pengetahuan, kemahiran dan nilai diintegrasi dalam pelaksanaan proses pengajaran yang lebih baik. Jelas usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan seiring visi kerajaan dan selaras perubahan berlaku pada peringkat global. Namun, kita perlu menerima hakikat pelaksanaan inisiatif pendidikan ini berdepan pelbagai cabaran yang menjejaskan pencapaian seperti diharapkan. Kesan paling ketara apabila sistem pendidikan negara ditanda aras dengan pentaksiran antarabangsa seperti Program for International Student Assessment atau lebih dikenali sebagai PISA dan Trends in International Mathematics and Science Studies TIMSS. Malaysia tidak berada dalam kelompok 1/3 teratas yang berada di dunia yang mempunyai sistem pendidikan terbaik. Baiklah, seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Cik Nurliana, apakah fungsi falsafah terhadap pendidikan? Baiklah, terima kasih kepada Cik Nur Syafiqah. Pada pendapat saya, salah satu fungsi falsafah terhadap pendidikan ialah ketepatan makna pendidikan itu sendiri. Apa yang saya maksudkan ialah falsafah berperanan dalam membina makna pendidikan dengan mengambil kira cabang-cabang metafisik, iaitu ketuhanan, realiti dan juga kesejagatan. Epistemologi, iaitu perihal ilmu, pengetahuan dan juga aksiologi, iaitu perihal nilai. Serta logik, iaitu pemikiran dan juga penyelesaian masalah. Fungsi kedua falsafah pendidikan ialah menentukan matlamat pendidikan. Falsafah pendidikan berfungsi dalam menentukan hala tuju setiap warga negara perlu dibimbing pada peringkat usia persekolahan. Sekolah merupakan institusi yang dibina bagi kepentingan masyarakat dalam menyediakan tempat didikan yang sempurna terhadap anak-anak agar mereka dapat menjadi insan yang sempurna dan juga warga negara yang diimpikan. Selain itu, tujuan pendidikan adalah untuk memberi gambaran yang jelas tentang hasil pendidikan yang harus kita capai, warga negara yang bagaimanakah semestinya dibentuk dan juga pembangunan bagaimanakah yang harus kita laksanakan. Di samping itu, falsafah pendidikan juga berfungsi dalam menetapkan proses pendidikan. Dengan adanya matlamat dan hasil pendidikan yang ingin dicapai, maka perkara penting berkaitan dengannya ialah menetapkan cara yang perlu dilaksanakan ke arah mencapai matlamat dan juga hasil pendidikan tersebut. Pembinaan falsafah pendidikan juga adalah langkah yang sangat penting dalam membaiki proses pendidikan dalam sistem pendidikan yang dilaksanakan dalam sebuah negara. Kita boleh mengambil contoh pendidikan sepanjang hayat, pendidikan masa depan dan juga pendidikan potensi sebagai penambahbaikan yang kini ada di dalam sistem pendidikan kita. Okey, baiklah Cik Nur Syazwani, saya ingin mengetahui sedikit tentang pengaruh pendidikan terhadap pembangunan. Bolehkah Cik bahaskan sedikit tentang isu ini? Okey, baik,
terima kasih atas soalan cik sebentar tadi. Sekarang saya akan membahaskan tentang pengaruh pendidikan terhadap pembangunan. Seperti yang kita tahu, kita mempunyai 8 pengaruh pendidikan, iaitu pendidikan untuk semua, pendidikan kemahiran, pendidikan yang berterusan, pendidikan percuma, pendidikan agama dan pendidikan sukan, serta pendidikan sejarah dan civic, dan terakhir sekali adalah pendidikan STEM, iaitu STEM. Baiklah, saya akan membahaskan pendidikan yang pertama, iaitu pendidikan untuk semua. Pendidikan untuk semua ni memfokuskan kepada pembangunan wanita dan juga keluarga, iaitu terhadap kesan-kesan terhadap pembangunan, iaitu tahap literasi yang semakin tinggi dalam kalangan wanita menunjukkan yang signification ataupun signifikasi terhadap penurunan kadar kelahiran, penurunan kadar kematian dan juga peningkatan terhadap tahap penjagaan kesihatan. Baiklah, untuk poin yang kedua, iaitu pendidikan kemahiran. Kesan terhadap pembangunan, iaitu pembangunan ekonomi, membina rakyat ke arah pekerja yang lebih kreatif berasaskan teknologi yang telah berjaya meningkatkan produktiviti dalam hasil pengeluaran ekonomi. Okey, seperti yang kita tahu, TVET iaitu telah meningkatkan kecekapan dan kemahiran bekerja dalam kalangan rakyat. Seterusnya adalah pendidikan agama yang telah memberi kesan kepada pembangunan agama, iaitu literasi agama telah meningkatkan kesedaran masyarakat untuk hidup dalam mengikut ajaran agama dan berakhlak mulia. Maksudnya di sini masyarakat sendiri telah ditekankan untuk mengikut ajaran agama yang masing-masing ikut adat yang tersendiri untuk meningkatkan taraf kehidupan. Kemudian adalah pendidikan sukan, iaitu memberi kesan terhadap pembangunan sukan. Pendidikan dalam aktiviti jasmani dan sukan juga dapat memupuk minat dan penglibatan sukan pada peringkat sekolah, antarabangsa dan peringkat yang seterusnya, serta mengharumkan nama negara pada peringkat yang lebih tinggi, iaitu merangkumi pembangunan pelancongan sukan. Baiklah, seterusnya adalah pendidikan sejarah dan civic, iaitu memberi kesan terhadap pembangunan nilai patriotik dan kewarganegaraan. Mewajibkan pendidikan sejarah telah memupukkan nilai patriotik dalam rakyat yang berbeza latar belakang untuk memartabatkan bangsa dan mendaulatkan negara. Serta yang terakhir adalah pendidikan STEM, iaitu pembangunan sains dan teknologi. Pendidikan STEM ni memainkan peranan positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktiviti, pengurangan ketidakseimbangan pendapatan dan meningkatkan penggunaan inovasi teknologi. Baik, itu adalah 8 pengaruh pendidikan terhadap pembangunan. Terima kasih atas pandangan Cik Sazwani tadi. Okey, menurut Cik Sazwani, apakah yang dapat kita simpulkan untuk wawancara kita pada hari ini? Baiklah, saya akan memberi penutup ataupun rumusan yang dapat kita simpulkan pada topik kali ini, iaitu perkembangan pendidikan yang berlaku di sesebuah negara tu sangatlah dipengaruhi oleh falsafah yang menjadi teras dalam perancangan dan pelaksanaannya. Falsafah ni juga menjemahkan idea yang besar atau kerangka pemikiran tentang pendidikan yang hendak dijemahkan. Dasar pendidikan pula merupakan formula-formula untuk merealisasikan hasrat yang terkandung dalam falsafah. Seperti yang kita tahu dan seperti yang rakan-rakan saya telah terangkan sebentar tadi, sistem pendidikan pula merupakan komponen-komponen yang bergabung dalam berinteraksi untuk menterjemahkan dasar-dasar pendidikan bagi memastikan hasrat falsafah dan pendidikan dapat diteruskan dengan baik. Okey, kemudian bagi negara-negara lain juga mengamalkan sistem pembangunan pendidikan mereka yang tersendiri. Berbeza pula dengan Malaysia, iaitu telah meletakkan asas yang kukuh untuk menjadi sesebuah negara maju. Daripada aspek pendidikan, sistem pendidikan pula, Malaysia ni telah diakui untuk menjadi sebuah negara maju dalam meneruskan pendidikan yang ada. Baiklah, sebagai kesimpulan yang saya dapat simpulkan daripada bab ini adalah
perkembangan pendidikan Malaysia ni merangkumi banyak aspek, banyak yang kita harus mempraktikkan untuk lebih menaikkan sistem pembangunan di Malaysia ini pada tahap yang lebih tinggi. Oleh itu, kita sebagai masyarakat, sebagai pendidik, sebagai guru perlulah bersama-sama berganding bahu untuk meningkatkan